Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok pada hari ini, tengok bab 3 iaitu koordinasi dan gerak kelas. Bab 1 iaitu homeostasis dalam benda hidup. Homeostasis adalah proses kawal atur faktor fizikal dan faktor kimia dalam badan pada julat yang normal. Sebarang perubahan nilai daripada julat normal mencetuskan suatu mekanisme pembetulan. Kita cuba tengok pada diagram ini. Okey, contoh mekanisme pembetulan suhu badan pada nilai normal iaitu lebih kurang 37 darjah Celsius. Jika berlaku peningkatan suhu badan, maka dia akan ada satu sistem yang mengawal atur agar suhu kita tidak terus meningkat. Maka nilai suhu badan kita akan diturunkan kepada nilai normal iaitu 37 darjah Celsius. Begitu juga jika nilai menurun, maka dia akan beri sistem kawal yang mengawal atur supaya turun kepada nilai naik kepada nilai normal. Mekanisme pembetulan. Nilai yang melebihi julat normal diturunkan semula kepada nilai normal. Itu kalau melebihi julat normal. Kalau nilai yang turun di bawah nilai normal, maknanya turun, maka dia akan ditingkatkan semula kepada nilai normal. Melalui mekanisme pembetulan ini, sel dapat berfungsi dengan cekap. Itu puncanya, iaitu supaya sel dapat berfungsi dengan cekap. Faktor fizikal seperti suhu badan perlu dikekalkan pada 37 darjah Celsius kerana pelbagai tindak balas biokimia berlaku dalam sel badan kita pada suhu ini. Ini pada suhu 37 darjah Celsius berlakunya tindak balas biokimia dalam badan kita. Maka pentingnya perlu dikekalkan lebih kurang 37 darjah Celsius. Tindak balas biokimia hanya akan berlaku sekiranya persekitaran dalam badan dalam keadaan stabil dan seimbang. Jika suhu badan di luar julat suhu normal, tindak balas biokimia dalam sel akan berhenti. Keadaan ini boleh membawa maut. Ini kenapa pentingnya homeostasis ini, iaitu kawal atur yang berlaku dalam badan kita. Sebagai contohnya suhu badan ini. Bagaimana dia perlu dikekalkan, mengapa dia perlu kekal pada suhu 37 darjah Celsius. Kita tengok homeostasis pada manusia. Okey, mekanisme kawal atur suhu badan. Okay, bagaimana suhu badan kita dikawal atur? Okay, contoh, suhu badan meningkat melebihi 37 darjah Celsius. Sebab kita bersenam, kita berpeluh panas, maka suhu badan kita akan naik melebihi 37 darjah Celsius. Maka apa yang berlaku adalah otak kita akan mengesan perubahan suhu. Okay, kemudian apa yang berlaku? Satu isyarat dicetus dan dihantar melalui sistem saraf, iaitu daripada otak melalui saraf tunjang ke bahagian badan yang lain, ke bahagian-bahagian badan yang lain maklumat untuk bagi tahu. Itu contoh, kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Sebab badan kita panas, maka dia keluarkan cecair, iaitu peluh. Maka kelenjar peluh dirangsang. Kenapa? Peluh-peluh ini akan tersejat membau haba. Sebab badan kita tengah panas, maka perlu dikeluarkan haba. Maka air peluh kita ni akan tersejat menjadi wap dan membawa haba keluar pada badan. Tujuannya adalah untuk menyejukkan badan. Itu bagaimana mekanisme pembetulan ini berlaku, iaitu apabila suhu meningkat. Okey. Seterusnya dia pergi juga arahan daripada tadi otak juga bagi arahan pada salur darah. Salur darah akan mengembang, darah mengalir di permukaan kulit untuk mengeluarkan haba berlebihan ke persekitaran. Jadi salur darah kita ni boleh kembang dan mengecil dan mengembang. Okey, bila waktu kita berpeluh panas, maka dia akan kembang supaya darah kita ni akan mengalir lebih dekat dengan permukaan kulit. Sebab ada haba dalamnya, maka dia dalam darah kita tu, maka dia akan keluarkan haba itu ke persekitaran. Maka suhu badan akan kembali normal kepada 37 darjah Celsius. Dan ini berlaku secara automatik. Itu namanya homeostasis, mekanisme pembetulan. Badan kita sendiri akan melakukan proses tersebut. Apa berlaku jika suhu badan kurang atau jatuh kurang daripada 37 darjah Celsius? Sel-sel otak mengesan perubahan suhu yang akan dirangsang, yang akan rangsang
mengesan perubahan suhu. Okey, sejuk waktu ini. Maka satu isyarat dicetus dan dihantar melalui sistem saraf ke bahagian badan yang lain. Dia akan hantar ke bahagian badan yang lain. Bagaimana? Dia akan hantar kepada kelenjar peluh. Dibagi arahan, jangan berpeluh. Jangan keluarkan air. Tetapi badan akan menggigil untuk menghasilkan lebih banyak haba. Bila kita menggigil, waktu sejuk, suhu persetaraan sejuk, maka kita akan menggigil. Menggigil supaya lebih banyak haba akan terhasil. Okey. Kemudian salur darah pula akan mengecut. Salur darah kita akan mengecut supaya kurang darah mengalir di permukaan kulit. Permukaan kulit ini kurang darah, maka haba akan kurang hilang. Maka suhu akan kembali kepada 37 darjah Celsius. Inilah bagaimana mekanisme kawal atur suhu badan dalam manusia. Ini tambahan adalah bulu roma juga berdiri tegak untuk memerangkap haba pada waktu sejuk. Bulu roma akan berdiri tegak untuk memerangkap haba. Mekanisme kawal atur selain pada suhu badan, kandungan air dalam badan kita juga mempunyai satu mekanisme yang dikawal, iaitu homeostasis kandungan air dalam badan. Iaitu bagaimana air jika berlebihan maka dibuang, air yang berkurangan dia akan tahan, jangan buang. Itu bagaimana badan kita akan bekerja. Okey, mekanisme kawal atur kandungan air contoh. Bila kita melakukan aktiviti kecergasan, mengeluarkan banyak peluh, maka badan kita ni akan berlaku kekurangan air. Kemudian apa yang berlaku? Sel otak akan dirangsang, dia akan cetuskan isyarat melalui sistem saraf dan sistem endokrin ke organ ginjal. Dia bagi arahan dekat ginjal, buah pinggang kita. Sebab apa? Kita dah peluh banyak. Jadi buat apa? Jangan buang air. Kita akan jangan buang air. Dia bagi arahan. Macam mana dia bagi arahan? Air kencing yang disingkirkan sedikit tapi pekat. Itu bagaimana otak kita akan bagi arahan kepada buah pinggang. Jangan banyak buang air. Sebab kita dah hilang air banyak. Kita dah peluh banyak. Okey. So maka kandungan air dalam badan akan normal. Tidak akan berlaku pengurangan yang banyak. Dah peluh kemudian kencing pula banyak, itu tak akan berlaku. Kalau kita peluh banyak maka kita kencing sedikit. Okey. Kalau kita berehat pula, kita rehat atau minum air yang banyak, maka kita kurang berpeluh. Apa berlaku? Sel otak dirangsang untuk cetus isyarat, hantar melalui sistem saraf dan sistem endokrin ke organ ginjal juga untuk bagi arahan ke organ ginjal buat apa? Air kencing yang disingkirkan perlulah banyak. Maksud kita akan kerap kencing. Kita akan kerap kencing supaya kandungan air kembali normal. Sebab terlampau banyak air kat badan kita, tak boleh. Okey, itu bagaimana mekanisme kawal atur air dalam badan. Yang ketiga adalah mekanisme kawal atur oksigen dan karbon dioksida. Dalam badan kita ada juga oksigen, ambil oksigen dan buang karbon dioksida. Bagaimana kawal atur ini berlaku? Okey, keadaan kekurangan oksigen dalam badan dapat diatasi melalui kadar pernafasan yang kuat dan cepat. Bila kita berlari, maka kita akan berlaku kekurangan oksigen. Pada sel-sel memerlukan oksigen banyak, maka kita akan bernafas dengan kadar yang cepat. Okey. Pertama, bila aktiviti kecerdasan berlaku, maka kadar jenisan jantung dan kadar pernafasan automatik melaju. Degupan jantung kita akan laju. Kita akan tercungak-cungak. Kenapa? Sebab itu bagaimana kawal atur itu berlaku secara automatik. Supaya kita cukup oksigen. Supaya kita buang karbon dioksida, kita cukup oksigen. Sebab sel-sel kita bekerja keras. Maka dia memerlukan oksigen. Jadi kat sini, sebab itu mekanisme ini automatik berlaku. Kita akan bernafas dengan laju. Dengan sendirinya bernafas dengan laju. Okey. Seterusnya, kadar dan pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida lebih cepat di paru-paru. Okey. Yang berikutnya, darah mengangkut lebih banyak oksigen dan glukosa lebih cepat. Okey. Okey. Diangkut ke tisu otot. Jadi darah akan angkut lebih banyak oksigen. Macam mana darah dapat angkut lebih banyak oksigen? Sebab kita dah bernafas dengan cepat. Banyak oksigen akan diangkut
masuk dan karbon dioksida banyak dibebaskan keluar. Supaya apa? Dihantar ke tisu-tisu otak-otak kita yang bekerja keras tadi. Akhirnya kesannya adalah respirasi atau proses pertukaran gas ini berlaku dengan kadar yang tinggi. Tenaga tambahan dijanakan sebab kita dah berlari letih, maka dia perlu cover balik tenaga kita tadi, maka tenaga tambahan akan dibakar. Sebab tu kita kena bernafas dengan laju. Karbon dioksida akan disingkirkan dengan lebih cepat dari peparu. Ini bagaimana mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida. Sistem yang terlibat dalam badan kita banyak sistem. Sistem pernafasan, sistem perkumuhan, sistem endokrin, sistem macam-macam sistem yang kamu dah belajar. Yang terlibat dalam kawal atur mekanisme pembetulan inilah sistem saraf dan sistem endokrin. Dia berfungsi untuk mengkoordinasi dan bergerak balas terhadap satu rangsangan. Sistem saraf, ini kita dah tengok sistem saraf sebelum ni, iaitu otak dan saraf tunjang dan juga saraf-saraf. Sistem saraf membantu sistem dalam badan supaya dapat mengesan perubahan yang berlaku di dalam dan di luar badan, dan juga sistem endokrin. Ini sistem endokrin menghasilkan hormon untuk mengawal aktiviti dan perkembangan badan. Ini dua sistem yang terlibat secara langsung dalam homeostasis atau kawal atur dalam badan kita. Kita tengok pula homeostasis haiwan. Bagaimana homeostasis haiwan? Mamalia dan burung. Haiwan berdarah panas iaitu mamalia dan burung juga mempunyai sistem kawal atur yang sama macam manusia. Mamalia dan burung yang ada sama macam manusia. Suhu badan haiwan ini dikawal atur pada satu nilai yang tetap walaupun suhu persekitaran berubah. Kita fokus pada kawal atur suhu badan. Maknanya mamalia dan burung dia memang ada macam manusia. Bila suhu tinggi dia akan kawal suhu badan dia supaya turun balik. Dan juga kalau rendah suhu persekitaran, maka dia akan kawal badan dia akan kawal supaya panas balik. Ini pada mamalia dan burung. Tapi ada itu mamalia, macam mana pada reptilia, amfibia dan juga ikan. Ini tiga lagi kategori ini diorang tidak adalah haiwan berjenis berdarah sejuk. Itu adalah haiwan berdarah sejuk. Maka dia tidak mempunyai mekanisme yang sama macam manusia. Dia akan kawal, dia akan ikut persekitaran. Suhu badan dia akan ikut suhu persekitaran. Contohnya ular atau buaya. Itu semua adalah reptilia. Apabila suhu persekitarannya panas, maka suhu badannya akan ikut jadi panas. Itu adalah haiwan-haiwan berdarah sejuk. Bila terlampau panas, maka dia akan lari pada dia tidak ada mekanisme yang menurunkan suhu badan dia. Maka dia kena cari satu kawasan yang sejuk. Kalau dia terlampau sejuk, air yang sejuk, contoh buaya, air yang sejuk, terlampau sejuk, maka buaya tak boleh duduk lama-lama dalam air. Maka dia tidak boleh panaskan badan dia sendiri dalam air. Sebab dia adalah haiwan berdarah sejuk, maka dia akan ikut suhu air. Jadi kalau terlampau sejuk, dia boleh mati, maka dia akan naik ke atas darat dan jemur badan dia supaya panas balik. Itu bagaimana haiwan-haiwan yang tidak mempunyai mekanisme pembetulan secara automatik. Dia akan mempunyai kaedah lain untuk mengawal atur suhu badan dia. Homeostasis dalam haiwan. Bagaimana kucing? Kucing dia jilat bulu dia supaya suhu badan dia berkurang. Bila panas dia jilat bulu. Kenapa? Kerana kucing ni dia tak ada kelenjar peluh kat badan dia. Dia hanya ada dekat tapak kaki dia. Kat situ dia ada kelenjar peluh. Jadi kat badan dia kalau panas, maka dia kena jilat. Dia akan jilat supaya air liur itu akan tersejat untuk bawa haba keluar. Itu contoh. Contoh lain adalah anjing. Anjing dia jelirkan lidah supaya suhu badan dia berkurangan. Itu anjing. Bagaimana kalau dia panas. Contoh lain adalah cicak. Ini cicak. Dia adalah jenis
Kalau panas, dia akan ikut panas. Kalau suhu sejuk, dia akan sejuk. Jadi bagaimana cicak nak mengatasi masalah ni adalah dengan menjalankan aktiviti secara lebih perlahan. Dia akan kurang bergerak. Otot-otot dia berfungsi menjadi perlahan. Kadar metabolisme dia akan rendah. Kalau persekitaran sejuk, maka suhu badan dia akan menurun. Okey. Ini bagaimana cicak. Kalau persekitaran dia panas, maka bagaimana mekanisme pembetulan cicak? Jantung dia akan berdegup dengan lebih cepat. Dia akan bergerak dengan lebih pantas. Dia kadar metabolisme dia akan tinggi. Maka kat situlah suhu badan dia akan meningkat. Okey. Ini contoh yang berikutnya adalah siput. Okey, kawalatu dia akan menghasilkan benda alir dan mencari tempat yang lembap. Dia akan menghasilkan lendir-lendir itu untuk menghasilkan lendir untuk menunjukkan badan dia. Okey. Selain pada homeostasis, haiwan juga mempunyai ciri-ciri penyesuaian serta perlakuan yang membantu mengekalkan keadaan homeostasis dalam badan. Selain pada homeostasis, dia juga ada ciri-ciri penyesuaian dan perlakuan, tingkah laku dia, untuk mengekalkan keadaan homeostasis dalam badan dia. Supaya contoh suhu badan dia panas, kalau panas dia nak sejukkan, dia tak semestinya melalui proses homeostasis yang berlaku secara automatik tadi. Dia juga ada penyesuaian pada diri dia, juga perlakuan dia. Contoh, haiwan yang hidup di habitat sejuk, maka dia ada penyesuaian pada dia, itu mempunyai bulu yang tebal, dia punya lemak yang tebal. Okey, itu contoh. Contoh ini adalah beruang, bear dan juga serigala. Keadaan persekitaran yang panas di tropika menyebabkan kerbau berkubang dalam air. Kerbau ni adalah penyesuaian dia. Bila panas, dia berjemur. Dia duduk dalam lumpur, ada air. Maka itu cara bagaimana dia nak menunjukkan badannya. Okey.